Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zukna fahma wa a'inna wa hikmata wa aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma layyin wafiq wasih lisani li qira'atil Qur'an wal hadith al azka wal adhiyah tabah rahmatika ya Allah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Dan artinya bahawa orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak akal syaitan. Dan siapa yang menurut jejak akal syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikutnya supaya melakukan perkara keji dan mungkar. Dan kalaulah Allah tidak melimpahkan kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah yuzaki man yasha, Dia membersihkan siapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturan syariatnya. Dan ingatlah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia Allah, taufik, hidayah yang Allah Taala beri kepada kita sehingga kita dapat hadir rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan ibadah kita, kita berzikir, kita berdoa, sebenarnya kita duduk dalam majlis ilmu sikit sebanyak untuk kita mendengar qala Allah wal Rasul, insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini macam mana, sebagaimana kita sebut minggu pertama, minggu kedua kita akan sebut kaitan bimbingan mukmin. Dan ketika habis kita bimbingan mukmin, kita akan ambil kitab Arab lain. Dan minggu kedua ketika kita ambil kitab inilah kuning, ataupun kalau habis kitab yang akan datang mungkinlah kita mana-mana, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan lihat sedikit kaitan iaitulah kitab pelita penutup ni, iaitulah banyaknya perbahasan ni. Dan kita terus pada kitab kita. Kita
tengok pada muka surat kulit dia tu hak depan sekali. Inilah kitab penita penutup terjemahan. Jadi kita pengenalan dia dulu. Kitab penita penutup ni terjemahan daripada Risalah Ta'lim. Ia daripada kitab Arab Ta'lim Muta'allimi Tariqu al-Muta'allim. Itu. Jadi kitab Arab pun ada kita bawa. Itulah kaitan Ta'limu al-Muta'allimi Tariqal al-Ta'allumi. Mengajar pelajar cara belajar. Tariqun jalan, cara. Jadi kita baca depan dia tu kita Al-Fatihah lah kepada pengarang kitab ni dan pengarang kitab asal ni. Begitu juga para sahabat wali Allah dan ulama, kedua ibu bapa kita dan yang masih hidup atau telah mati, dan seluruh muslimat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kitab pelita penutup ni itulah terjemahan daripada depan tu, terjemahan daripada Risalah Ta'lim Muta'allim Tariqu Ta'allum. Jadi maknanya kitab ni dibagi nama dengan makna pelita penutup. Maknanya pelita penutup ni bagi orang yang nak menuntut ilmu. Pada apa? Iaitu pada cerahnya. Jadi orang yang nak belajar berkaitan ilmu mesti ada cara. Maka dengan dia sebut cerah pelita ni, maknanya cerah lah. Kalau dulu mengaji kita tahulah ada pilihnya, ada pelitanya dan sebagainya. Jadi kita guna pelita penutup tu bagi mana? Bagi orang yang berilmu. Jadi pada pihak yang cerah tadi, pada pihak cerah tadi. Dan kalau kita tengoklah, ia terjemahan daripada kitab Risalah. Kalau kita duduk di negara Arab, permulaan kita nak belajar mesti ambil kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim bila sebut Tariqu al-Ta'allumi, iaitulah cara dia. Dan kita akan sebut dalam pendahuluan dia tadi, pendahuluan dia lagi. Yang mana kita tahu sebab nak pergi kepada ilmu tu banyak. Maka dia ambil asas dia dulu ni. Maka kita kena bersyukur. Pengarang kitab ni dia terjemahan. Dia terjemah tu. Dan kalau kita tengoklah, muka surat depan lagi, itulah Ta'lim Muta'allimi Tariqi al-Ta'allumi. Iaitu maknanya ni diterjemah dalam bahasa Melayu. Siapa yang pengarang asal kitab Ta'allum? Itulah bagi Al-Allamah Syekh Az-Zarnuji. Az-Zarnuji. Depan tu. Jadi pengarang kitab Ta'lim Muta'allim Tariqu yang asal tadi tu, itulah Syekh Az-Zarnuji. Maka disebut tu oleh perhambakan yang fakir ila itu di bawah tu, oleh perhamba yang fakir ila ghufrillah. Tak boleh baca ghafarallah. Kalau ikut sedap ghafara. Ghafara ni fi'il madhi lah. Kata asal ya yaghfiru. Jadi masuklah
perubahan-perubahan itu. Kalau nak sebut dari segi bahasa lah. Jadi sebab apa tak dibaca ila ghafarallah? Ia kena baca ruf ila rufillah. Kalau kita belajar bahasa Arab, tidak lain tidak bukan ila tu harful jar. Harful jar maknanya selepas dia panggil jar wa majrur, jar wa majrur. Dengan sendiri kena bagi bawah. Jadi kena baca ila rufillah. Itu. Sebab rafara tu fa'il. Jadi sesuatu huruf jar masuk pada fa'il, maka kata kerja dia jadi ila rufillah. Ila rufillah. Jadi ila rufillah ta'ala. Jadi disebut oleh hamba yang fakir, per hamba yang fakir. Kalau kita baca kitab-kitab lama ni banyak dia guna istilah kami. Itu menunjukkan kepada kita bahawa tawaduknya dia. Sebab itulah kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning kalau kita mengkaji di sana, macam apa nak panggil, anak ke syurga, orang buat tahqiq, al-mu'amuniyat musallin buat tahqiq, tahqiq buat dalil lagi. Sebab apa orang berminat kaji? Sebab di sana juga ialah ada keberkatan dengan adanya tawaduk. Kalau kita tengok buku-buku sekarang lah, bukan kita nak kutuk, kita nak kata dan saya membuat buku ini, saya di sana ulama-ulama dulu dia menggunakan istilah kami. Sedangkan dia lah yang tukang tu, tapi itulah menunjukkan kepada dia tawaduknya itu. Jadi fakir mana? Ialah fakir, itulah orang yang berhajat kepada keampunan. Ila ghufrillah, iaitulah dia berhajat kepada keampunan Allah. Dia ni sebagai hamba yang fakir, yang sentiasa dia kata menhajat kepada keampunan wa rahmatuh, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang terjemah kitab ni, pelita penutup ni? Maka di situ dulu dia bawah tu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i nama dia, Ibni Abdillah bin tu, bin Abdillah bin Muhammad Ibnu Ahmad bin Ahmad Lengkeh. Ini Lengkeh dipanggil tempat tempat tu iaitulah di Fatani tu. Maka disebut ghufirallah lahum. Moga Allah Taala mengampun dosa mereka, walidaihim dan semua, wal masyarikhihim gugu, wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, amin ya rabbal alamin, amin. Jadi di antara keberkatan kita ialah kita mesti sentiasa berdoa kepada diri kita, apatah lagi kedua ibu bapa kita, dan tidak lupa kepada guru-guru yang mengajar kita. Itu keberkatan. Kita mengajar, kita berdoa kepada dia, maka keberkatan hasil daripada ilmu itulah akan mari kepada kita. Dan kita tidak lupa kepada saudara kita, orang mukmin lelaki dan mukminat perempuan yang masih hidup dan yang telah mati. Itu kita suruh. Banyak sekarang susah dan sebagainya kita tentang dia. Maka kita buka pada muka surat depan tu. Tadilah. Jadi kita sebut dah tadi, depan ni sama je depan tu. Jadi ketah tu bawah daripada wal masyarihi wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, amin ya rabbal alamin. Cuma depan ni dia ada tambah Muhammad Syafi'i, belakang ni surat ni Muhammad Syafi'i, Syekh Muhammad Syafi'i
bin Abdullah bin Abdillah bin Muhammad bin Ahmad. Runggu, runggu. Baru sebut lengkeh. Fadani. Depan tu depan tu sebut lengkeh dia dah sebut. Runggu tadi. Jadi di situlah habis. Bawah tu kita boleh tengok akhilan tanah. Ini peringatan. Kita boleh tengok peringatan yang baik. Kita nak sebut kalau saya kitab ni panjang lah. Nanti kita sebut lagi depan tadi, depan tu. Jadi akhilan tanah. Ni Syair Imam Syafi'i. Syair Imam Syafi'i ni bukan kita akhilan tanah. Ada lagu illa bitati, ada syair dia ataupun kisah berkaitan Imam Syafi'i ini banyak. Di antara dia buruk hafalan dia, mengadu kepada guru yang syakau ila waqi' su'al hifzi. Mengadu kepada guru su'al hifzi, buruk hafalan tadi. Farashadani ila tarkil ma'asi. Guru dia menunjuk kepada maksiat tadi. Ila tarkil ma'asi. Tinggal pada maksiat. Dia anna nurullah, kerana cahaya Allah ia tidak boleh masuk pada cahaya tadi. Ilmu tadi. Jadi kita tengok surat tu tadi, akhilan tana ilma bi illa bisittat. Tu Syair Imam Syafi'i. Kena ingat disebut itulah illa bisittati sa'unabbiuka min an tafsilha bi bayani. Itu zakain apa tu? Akilan tanal al-ilm illa bisittati. Patu sa'unabbika. Kalau kita tengok dalam kitab lain ada tulis benda lain. Sa'unabbika an tafsilha bi bayani sebut zakain dia sebut yang pertama tu zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghati. Zakain wa hirsin, boleh juga baca bagi bawah dua, zakain wa hirsin wa ijtihadin. Lepas tu nasihati ustazi wa tuli zamani. Itu. Maka disebut saudara tidak dapat ilmu melainkan illa bisittatin, melainkan 6 perkara tadi. Dapat ilmu mesti dengan 6 ni, kata Imam Syafi'i. Mesti. Kalau kita tengok dalam kitab ni, itu dia sa'unabika. Sa'unabika. Sin kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil fi'il mudhari'. Saufa dalam Quran, saufa ya'lamu, saufa ta'lamu. Fi'il mudhari' ni dia sedang berlaku. Kalau kita nak guna istilah, aku akan mari sebentar lagi. Pergi solat ajak rumah saya, saya akan mari. Jangan kita sebut hati. Hati dia melambat, mungkin akan datang mari. Kayak sikit. Kalau kita guna sing saati beberapa minit, kita akan mari. Jadi kalau kita tengok kaedah dari segi, kalau kita tengok cakap bahasa Arab, penggunaan ni kalau kita fi'il mudhari' pula, anaitu. Ada alif, nun, ya, tak. Dan ada istilah-istilah saufa, sin dan sebagainya. Kita boleh kesan dah dia ada kesilapan dari segi sebutan dia, penggunaan dia tu. Jadi
Dia sebut apa? Apa dia? Itulah kalau nak ilmu, mesti kita dengan 6 tadi. Saudara tidak dapat ilmu melainkan 6. Malaikat 6 ni perkara ni. Apa dia? Saya mau khabarkan saya mau khabarkan dia, saya mau khabarkan dari tafsirnya dengan terang. Aku nak jelas betul-betul ni. Nak betul-betul ilmu mesti ada ni. Apa dia? Dan syair dia. Dari tafsirnya iaitu daripada huraian-huraiannya, nak urang ni satu-satu. Bibayani. Dia sebut apa tu? Iaitulah yang pertama apa dia? Tersebut zakai. Ada perkataan zakat tu. Bukan zakat. Dia banyak tu. Kalau zai, zakat. Zakat itulah hak tu. Fitrah, zakat ni zakat tu. Perniagaan, tijarah. Kalau zakat bi hamzah belakang tu zakai dalam kitab ni maknanya cerdik, pintar. Kalau dengan makna apa tu? Zakatin, juga zakatin itu sembelih. Penyembelihan zakat. Sembelihan ni bukan sekadar zabah. Sembelih tu je. Maka zakat penyembelihan juga kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab fiqh manhaji, kitab Fathul Qari, banyaklah. Itu disebut. Jadi dia akan mengkhabarkan. Saya akan mengkhabarkan dengan tafsir. Apa dia tu? Kita tidak akan dapat lan tanalu illa bisittati. Tidak akan dapat ilmu dengan tidak akan dapat ilmu dengan 6 tadi. Mesti dengan 6. Yang pertama apa dia? Zakain, iaitulah cerdik. Mesti cerdik. Malah tersebut kalau bodoh lambat payah. Mesti boleh, tapi kena ada cukup lagi dalam ni. Istihad itu bersungguh lagi. Saya tengok dia bodoh lah, lambat. Boleh tak belajar? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada lagi sifat tu. Hak ni dia kena ambil lagi tu. Tapi yang moleknya zakain, cerdik. Hak cerdik ni lah jatuh tempat agama. Ni hak dak luluh biasa, hak dak luluh ni baru jatuh pondok kan. Alah kita sebut kan. Hak cerdik no dia buat main sukan pula kan. Ni kena sebut ni. Hak cerdik, hak nak ngapa hak cerdik ni molek kita jatuh supaya ngapa Quran, qala Allah, kaedah-kaedah fiqh dan sebagainya, kaedah nahwu, banyak lagi. Hak ni masuk molek ni. Tu yang pertama. Imam Syafi'i besar supaya cerdik. Tu. Kita tahu apa ni silap Imam Zakaria Al-Ansari. Ansari itu dia tetap percaya ilmu tu je. Dia kalang kitab banyaklah yang antaranya Fathul Wahhab. Banyak. Tapi ada suatu hari disebut bukan silap. Jadi tempat lain. Kalau kita tengok okey, yang pertama zakat yang cerdik tadi. Cerdik. Yang kedua sebut wahirsin. Dipanggil apa? Loba. Dia kena tamu. Dalam belajar ilmu ni jangan rasa cukup. Jangan rasa kita dah pakar. Berat nak. Dah belajar 4 tahun, juga hebat dah, semua dah tahu dah. Belajar berkaitan syariah. Ataupun belajar dalam bahasa Arab. Itu biasa sebut. Belajar bahasa Arab satu je. Tapi dia boleh baca pula ke kitab-kitab fiqhnya, tauhidnya, akidahnya. Tak boleh gitu sebenarnya. Dia mesti belajar juga tu. Sebab huraian lain, bahasa Arab lain.
tidak memberi jaminan bahawa dia pandai bahasa Arab mahir, rezeki nahwu, sorah, bahasa Arab, syair sebagainya, dia boleh baca kitab-kitab fiqh. Kerana di sana ada huraian melalui lain. Ini setengah yang berlaku tu. Dia buat huraian ikut dia je. Kalau kita duduk di satu tempat, kita hanya fokus bahagian usuluddin je. Sebab tu bahagian dalam usuluddin orang kata falsafah. Lebih kurang juga orang kata falsafah. Kepala jadi siapa? Sebab dia masuk ni, huraian masuk ni, masuk. Tapi dia kena straight lah, kena straight semua. Jangan dipikir bukan. Belajar bab sifat dulu, kita comel. Syaitan kan dia nak waswas kita, mula dia tanya apa? Aina siapa yang menjadi langit? Kita sebut Allah. Siapa yang menjadi bumi? Allah. Lah kali tanya, siapa yang menjadi Allah? Masa tu kita kata betul juga, siapa yang menjadi Allah ni? Ni kalau kita bahan dalam kitab itulah. Jadi mesti kita lupa amak pada ilmu, perasaan nak semua ilmu. Masalah kita belajar dah dulu tu. Kita tengok ulama-ulama dulu hebat kan. Peringkat tuhu dan sebagainya. Dia pergi juga dengar. Dia tahu dah ilmu tu, tetapi untuk muhasabah, untuk menasihati dirinya. Walaupun kita dah pandai dah apa-apa ilmu, kita pergi satu dapat keberkatan, dan mungkin ilmu tu akan memberi manfaat, berkat pada diri kita. Kita rasa kena ada tomok. Tomok ni bukan tujuan untuk berbangga, bermegah, bukan. Nak bertanding dengan orang ni hebat, orang tu hebat, bukan. Tomok ni dengan supaya kita nak buang lagi jahilan kita, dan kita nak sebar kepada orang lain. Dan disebut bersungguh dalam ke depan lagi tu. Wa ijtihadin, mesti bersungguh, tak boleh main. Sebab tu dalam syair sebut inna safinati, apa nama tu, mu nak kejayaan tetapi dah duduk pada tempatnya. Inna safinata la yajri ala jabas. Sungguhnya sapang perahu tidak duduk pada tempatnya. Ia tidak berjalan atas darat. Jadi sebab itulah kita nak kejayaan, sesuatu kejayaan kena ada bersungguh. Kena yang pertama cek dulu pada diri. Sebab itulah kena ada ilmu situ. Dan disebut iaitulah wabul lughati, iaitu belanja senang kan. Belanja senang disebut dalam kurungan tu. Sebab kalau tak ada duit dan sebagainya, payah juga nak ngaji. Jadi siapa yang nak tolong ni? Jadi orang awam. Ada dalam Quran bila dah satu buat pergi mengaji, dalam kitab yang talibin pun ada. Orang yang duk mengaji ni, syaratnya dia mengaji dipanggil intiqal bil ilmi syar'iyyah. Dia dikira fakir dan miskin. Ayah dia kaya, mak dia kaya. Tu mak ayah dia kaya. Dia dah. Dan dia kaya macam mana? Dia jadi kaya macam mana? Bila ayah dia dah meninggal. Dia panggil harta terbang, faraid kan. Faraid. Kita bagi ke dia berapa batu, 1/2 hak tinggi berapa. Faraid lah, tengok harta lah. Jadi dalam keadaan ni, dalam kitab I'anul Talibin jelas pada kita, kita boleh bagi pada dia duit tu. Supaya apa? Bukan untuk main, untuk apa? Untuk belajar ilmu. Tu. Dipanggil al-istighalu bil ilmi bisyari'iyyah. Bil ilmi asy-syar'iyyah. Yang sibuk dengan ilmu syari'iyah. Ni. Jadi dia sibuk pagi pergi belajar, petang pergi belajar. Dia belajar kesungguhan tu kan. Jadi bukan pergi belajar gitu je, mesti ada manusia lapar dan sebagainya. Jadi tidak apa tidak, kitalah yang bantu dia, yang pusat-pusat zakat dan sebagainya tu. Sebab itulah dipanggil ini jenis fakhir.
Dan dalam sunnah pun ada masuk dalam bab panggil orang yang belajar tadi. Itu bersungguh-sungguh dan belanja senang tadi. Dan nasihatul guru, nasihatul ustazi, ustaz minggu. Nasihat guru penting, kena ada nasihat. Tu dia kena nasihat guru, nak tunjuk ajar. Guru pula kena pandai lah nasihat. Dipanggil adab murabi pula. Ada adab dia guru antara murid dengan murid. Guru dengan guru. Antara guru dengan pelajar, macam mana akhlak dia, tunjuk baik. Pelajar pun ambil contoh dia. Dan nasihat guru mesti kita cari orang yang soleh. Yang guru kita, saya ni kini. Tengok contoh Imam Syafi'i. Dia rasa ada masalah pada hafalan dia pergi pada guru dia, Waqi', Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'al hifzi. Guru hafalan dia. Kadang-kadang kita ada kesilapan, orang tegur tak boleh. Bila guru tegur, kita baca. Ni mesti ada. Mesti dia ada nasihat guru. Dan dia sebut waktu li zamanin, panjang masa, jangan kurang, dia kata di situ. Panjang masa, jangan kurang. Mesti panjang masa dalam belajar ilmu. Disebut habis lewat umur 27, barulah fikir kahwin ke nak apa. Ni bila dah umur 18, umur 21, dan ni nak belajar apa ni? Saya nak belajar ilmu agama, syariah, gini-gini. Tapi saya dah nak kerja, tak boleh. Jadi ganggu. Jelas dalam Quran sebut ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Ta'ala surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang tu dalam hati kita ada dua rongga. Hati kita. Dia biasa dia akan pergi situ kok. Kalau kerja sambil belajar, kemah bagus juga. Tapi takut dia pergi pada kerja banyak. Dia tumpuan kepada kerja dia tu. Belajar tak mana? Kelas banyak tinggal. Begitu je kita buat contoh orang yang ada bini dua. Dia kahwin dua kan, sayang lelaki kata, sayang lelaki tipu. Mesti dia ada lebih kat mana-mana. Dalil di mana? Inilah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma tu menunjukkan hati tadi. Tidak. Allah Taala tidak menjadikan seorang tu hati tu. Jadi mesti tul zaman, panjang umur, panjang masa tadi. Dalam kita mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut. Tengok. Ulama-ulama dulu mengaji macam mana. Habis tempat ni di tempat tu pula. Habis tempat ni habis itu pula. Berbeza hari ni orang. Habis dah 4 tahun di luar negara, rasa macam hebat dah. Hal-hal saya tu cakap Arab sikit rasa mahir dulu. Nak uji orang dulu. Tak mau ambil nasihat para ulama dulu. Itu jadi timbul habis sebagainya tu orang kata tu. Jadi kita tu semayang sebagainya dah kapiah, dah dosa ke? Imam tanya kita pula. Pada waktu punuk pula. Dah banyak lagi lah. Dia kata banyak orang kampung kata kakak saya. Kan kampung. Apa? Saya balik boni, hamba balik boni. Cuba dah kapiah lah dah. Kapiah ni dia. Macam lah hidup faham. Memang dia tak ada asas. Sebab tu mulai ada asas orang doa juga nak pergi luar negara tu. Setengah tu lah. Jadi doa banyaklah dibuat alik cara-cara tu. Kalau kita tengok syekh seorang, apa nama, Syekh Ali Huri, dia bermazhab Syafi'i. Dia amal dulu masih di wiri senyap. Tak ada bising tu. Tapi bila mari Masya mulai ada astagfirullahalazim, astagfirullah. Bising mulai ada. Dah buat punuk pula. Kita tanya dia buat Yaman, dah boleh nak buat.
Sini banyak mazhab ni. Syafi'i, Syiah pun dia kata. Jadi nanti kucal. Jadi aku paksa ra'i. Kita tengok. Hebat tu. Jadi dalam menuntut ilmu mesti yang pertama tadi mesti cerdik. Cerdik, mesti tamak, roba. Bersungguh-sungguh mesti ada. Malas. Jangan ada malas, kena sungguh. Boleh tengok dalam perubatan, malas ni dia satu penyakit sebenarnya. Sebab tu kita berubat. Malas ni bukan satu sifat tu, dia sifat orang ni, tenaga dalam kita. Saya sembang dengan doktor Mubati elektronik tu. Dia kata malas ni satu penyakit. Ada sesi orang kita yang ada masalah situ. Tu kita ikhtiarlah ubat. Dan belanja senang, nasihat guru dan sebagainya. Tu kena ada. Kena ada nasihat guru dan semua tu. Begitu juga panjang masa dan jangan kurang. Jangan kurang. Kalau kita kurang, jadi masalah pada kita. Kita tengok ada kalau sebut berkaitan panjang masa ni, kita tengok macam mana Ibnu Hajar, bagaimana dia itu dimasuk dewasa, kawan-kawan dia seangkatan dengan dia hebat kan, hebat masuk hebat, orang jadi mufti, orang jadi ni. Dia pun duduk dalam satu gua, duduk dengar. Maka dia tengok air titik atas batu kan? Batu tu sehingga tu boleh berlubang. Dia pun dia rasa dah dia ni bukan tak boleh. Maka dia usaha panjang pengajian dia. Sebab tu kita boleh tengok Ibnu Hajar dalam menyebut dalam kitabnya Pascal Aning, urut sebenar nama dia dalam kitab-kitab itu. Dan kita tengok pada pendahuluan tu. Dan kita tengok pada pendahuluan tu. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin wa bal'ani. Dan disebut dalam kitab ini tadi kita sebut tadi itulah disebut pendahuluan. Jadi pendahuluan ni nak jelas. Dia nak jelas apa? Dia nak jelas apa dia yang ada dalam kitab ni. Punca dia, terjemah kitab ni, ta'arab ni ke bahasa Melayu. Tentang cara adab-adab kan, nak belajar inilah bahasa. Ini yang kita tengok ayuhal encik-encik, ayuhal encik-encik dan tuan-tuan, tua dan muda, bahawasanya sayugia bagi tiap-tiap seorang yang hendak masuk pada mengerjakan suatu pekerjaan itu, bahawa mengetahui ia terlebih dahulu daripada masuknya akan kelebihan itu. Ni kita nak sebut pasal ayuhal encik, wahai pocik-pocik, tuan-tuan. Jadi kitab ni bukan buku untuk orang belajar saja. Jadi untuk siapa? Untuk pocik-pocik, untuk orang awam, untuk orang muda, untuk orang tua, semua. Sebab barulah bila kita belajar kitab ni, mestinya kita akan tahu mana beza pocik, mana beza orang alim, mana beza sekian. Dia ada adab dia. Maka disebutlah bahawasanya sayugia, semolek-moleknya, seelok-eloknya, bahawa dia panggil apa? Bahawa bagi tiap-tiap seorang yang hendak masuk pada mengerjakan suatu pekerjaan, bagi tiap-tiap siapa yang nak tahu sesuatu pekerjaan tu, mestilah
bahawa mengetahui ia terlebih dahulu daripada masuknya seseorangnya tu seorang. Jadi kita nak masuk suatu pekerjaan tu mesti kita tahu akal mana. Akal tu dipanggil maf'ul bih, akal kelebihan tadi. Jadi kita kalau dalam bahasa Arab ni kita tak larilah daripada perbuatan orang yang membuat benda yang kena buat. Perbuatan apa dia? Fa'il. Pembuat, orang yang membuat tu fa'il. Apa ni disebut? Benda yang kena buat tu maf'ulun bih. Tak, mesti ada ni. Ada hak tiga ni barulah kita boleh faham kalam tu. Kan? Kita belajar apa ni matang dunia. Lafaz tu kita faham al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid. Percakapan ni ada jadi gitu. Bukan percakapan gitu. Al-kalamu wal lafzul murakkab. Kalam percakapan tu, wal lafzu itu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang boleh memberi faham. Tak faham, tu bukan percakapan tu. Tu dia kainah dia seorang bunyi yang tu. Tu. Mesti ada benda tu. Jadi akan kelebihan. Jadi akam ni kalau kita tengok barang yang kena jatuh. Awak tengok apa? Saya tengok singa. Awak tengok apa? Saya tengok pokmat. Jadi orang tu dah tujuan apa ni? Main benda gini ni. Dia tujuannya baris lah, baris. Baris. Kalau fa'il kerja dia mesti marfu'. Marfu' ni apa dia? Rafa'. Dhammah kan. Al-fathatu an-nasbu. Dalam bahasa Arab disebut dalam kaedah nahwu sarah, dia tak sebut fathah gitu, dia sebut nasab. Nasab ni bagi atas lah. Rafa' bagi depan lah. Ja tu apa? Kasrah lah. Sukun jazam. Lam tanalu. Atau disebut walan tarda. Apa dia sebut walan tardu, walan tardi. Tak jadi sebab lam tu nasab. Nasab mesti ambil nasab, dia masuk dalam fi'il madhi, dia jadi lam tarda. Dia bagi depan tu. Jadi kalau kita kata ra'aitu mana? Contohnya wahai cik-cik dan sebagainya, bahawasanya semoleknya bagi tiap-tiap seorang yang hendak masuk pada mengerjakan suatu pekerjaan itu baru mengetahui ia terlebih dahulu daripada masuk seorang tu akan kelebihan itu. Akan mana kelebihan tu? Kalau katakanlah kelebihan tu ada baris, kita kena tak kelebihanan. Contohnya kena tak baris atas. Sebab apa? Sebab dia maf'ul bih. Maf'ul bih ni dia baris depan. Ra'a fa'il, tu fa'il, ra'aitu saya melihat. Saya tu ra'a melihat. Melihat siapa? Zaidan. Tak boleh sebut Zaidin. Sebab dia maf'ul bih. Dia kena bagi depan dua, bagi atas dua. Zaidan. Jadi tidak orang yang belajar ilmu, saya juga semoleknya dia kena tahu dulu apa pekerjaan dia. Dia nak sembahyang duha, mesti dia tahu dulu apa dia kelebihan sembahyang duha. Dia temu sekian. Dan manfaatnya iaitu Allah lah. Sambung tu. Manfaatnya apa kelebihan sembahyang duha? Manfaatnya. Dan penggunaannya. Nak gunakan, nak buat berapa rakaat? Buat 4 rakaat dulu ke? Apalah sembahyang duha tu saya pandang dah. Jadi kita boleh kias ilmu-ilmu lain. Jadi dan aturan masuknya. Nak sembahyang mana? Sikit lagi. Nak sembahyang duha. Ataupun ilmu tadi. Boleh buat guna ilmu. Penggunaan ilmu tu ada patut ilmu. Orang nak bincang berkaitan fiqh, dia masuk berkaitan faraid contohnya. Jadi tak tepat. Bila bincang berkaitan ni masuk, maka memahami sebab ni. Jadi penggunaannya dan aturan masuknya dan mengajar dan aturan memakainya, apabila hasilnya bila dapat tu dah kita tahu dah aturan dia,
dan mengajarnya dan aturan memakainya. Bila dapat, apabila hasilnya dapat tadi, mesti kita tahu nak cara dia macam mana nak pakai tu. Kalau tak tahu, beratlah. Jadi atau tafsir dan dapatnya dan mengetahui pula akan perkara yang jadi sebab. Ni kita sambung baliklah. Dan mengetahui pula akan perkara yang jadi sebab bagi mudah dapatnya. Jadi kita sambung balik berkaitan pendahuluan ni depan. Tidak dapat tidak kita mesti tahu jalan setiap pekerjaan kita. Dalam kita nak buat sesuatu, nak buat kuihnya, nak buat nasinya, mesti kita tahu dulu. Yang ada dikatakan di belakang tu, bawah ayat sebelah tu, kalau kita tidak pandai, kita akan tilik memikirkan. Kita akan tilik memikir. Ni lah, nak buat gini. Nak buat gini, nak sambungkan ni, orang kereta lah. Kalau dia dah masuk tempat tu, dia tahu dah, ni tiang berapa batang, hak ni, hak ni. Kalau orang tak tahu, ni sambungkan ni. Tu. Sebab tu dalam ilmu mesti berilmu dulu, barulah beramal. Lepas ilmu, amal, lepas tu ikuti ikhlas, lepas itulah dapat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebanyak. Moga-moga dapat manfaat kita bersama. Moga Allah Taala sentiasa berkati kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tabarrakna min ba'dihi tabarrakan ma'sumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah selepas salat Isyak kita selepas salat Isyak kita ada salat